Assalamualaikum. So, untuk tutorial kali ini kita akan belajar macam mana nak mencipta fail PHP. Okey. So, sebelum kita masuk kepada tutorial ini, pastikan anda telah selesai membuat kesemua tutorial-tutorial yang sebelum ini. Iaitu tutorial pertama kita dah install web server. Okey, kemudian tutorial kedua kita dah install code editor, kita dah install VS Code dan kita juga dah belajar macam mana nak install Notepad++. Okey, boleh pilih yang mana. Kalau komputer kamu slow boleh pakai Notepad++. Kalau komputer kamu okey, laju, kamu boleh pakai VS Code. Okey, kemudian kita juga dah belajar macam mana nak cipta 3 jadual di dalam pangkalan data kita. Okey, pangkalan data apa yang kita cipta hari sebelum ni? Ada cerita merdeka. Okey, ini nama pangkalan data kita, database kita. Okey, kemudian kita juga dah cipta folder utama di dalam root folder kita, iaitu htdocs. Kita gunakan XAMPP. Okey, kita menggunakan XAMPP sebagai web server. Of course, folder root folder kita adalah htdocs. Dan kesemua file PHP kita yang kita nak buat nanti, mestilah kita save di dalam folder htdocs kita ni. Okey, mestilah kita simpan di dalam folder htdocs. Okey, so selepas selesai kita dah buat semua benda ni, dah cipta folder utama, dah cipta pangkalan data, dah ada kesemuanya, then barulah kita mula buat kod. Kita start menaip kod PHP. Okey, so macam mana nak type kod PHP tu? So, jom kita tengok. So, langkah pertama, sebelum kita nak menaip kod PHP ni, kita nak buat untuk yang file pertama ini, apa yang kita kena buat adalah kita kena start kita punya XAMPP kita. Okey, buka XAMPP control panel. Okey, selepas kita dah buka XAMPP control panel kita. Okey, keluar dua pula. Okey, kita dah buka XAMPP control panel kita ni. Kita dah buka, kita start dua benda ni. Apache dan juga MySQL. Pastikan Apache kita port 80 dan juga MySQL kita 3306. So, bila dah start dua benda ni, tak ada masalah. Kita boleh terus buat file-file PHP. Okey, dekat mana kita nak buat file-file PHP ni sebenarnya? So, kita akan menggunakan perisian VS Studio Code. Okey, kita akan gunakan Visual Studio Code. Okey, buka Visual Studio Code kita. Okey, kita dah buka Visual Studio Code kita. Kemudian kita klik pada folder. Pastikan sebelum kita buat tu kita dah klik dulu auto save ni. Okey, sebelum tu kita kenalkan dululah antara muka bagi perisian Visual Studio Code ni. So, saya punya interface saya sekarang ini. Okey, so kalau kamu tengok, kita nak bukanya, nak buka folder, nak start buat tu, kita kena buka open folder, file, open folder. Dan kita cari folder kita tadi tu, cerita merdeka. Okey, kemudian kita klik dan kita select folder. Okey, dia tak akan keluar apa-apa, dia akan keluar di sini. Yang dia akan keluar di sini adalah nanti cerita merdeka kita. Okey, so kita nak start buat file. So, dia ada banyak. Sekarang ni kalau katakan kamu punya interface warna hitam dan kamu nak cerahkan dia, kamu boleh pergi dekat preference dan tukar color theme kamu. Sama ada kamu nak guna dark. So, yang mana-manalah yang kamu suka, yang sedap di mata kamu. So, kamu boleh pilih dia punya color theme dia. Okey, monokai, terpulang pada kamu lah. So, kalau macam cikgu lebih suka gunakan warna yang cerah lah. Okey. Sebab apa? Sebab senang cikgu nak tunjuk kod kat korang nanti. Okey, so first kali kita nak buat apa? Kita nak mencipta file connection. Apa itu file connection? File connection ni adalah file yang digunakan untuk menghubungkan kod antara muka kita, antara muka sistem kita dengan pangkalan data. Okey, dia nak hubungkan di antara muka sistem dengan pangkalan data. Okey. So, macam mana nak cipta file connection ni? Kita baca arahan dia. Buka file baru dan save as file ini dengan nama connection.php. So, macam mana kita nak buat? File, new file. Okey, kemudian file, save as.
Okey, kita save as dengan nama connection.php. Pastikan folder kita yang sedang ada dekat sini adalah folder yang betul. Folder sistem kita. So sekarang ni folder sistem cikgu nama Cerita Merdeka. So folder sistem korang terpulang kepada korang nak letak nama apa yang sebelum ni, ikut tutorial yang sebelum ni lah. Okey, so cikgu create. Cikgu save. So dia akan ada keluar di sini. Okey, so Cerita Merdeka. So kalau cikgu open folder sekali lagi, kalau kamu tengok Cerita Merdeka ni, select folder, so dia akan keluar juga benda yang sama. Okey, setiap kali kita nak buat sistem kita, kita akan gunakan langkahnya macam tu. Open folder, then baru kita edit. Sebab apa? Sebab kita tak nak file kita berada bersepah. Di sana sikit, di sini sikit, di desktop sikit, di download sikit. So, kalau kita buat macam tu, kita akan ada masalah nanti. So, ramai pelajar yang tersilap buat di situ. Okey, pastikan kamu buka dulu file folder Cerita Merdeka ataupun folder yang sistem korang. So, barulah korang start type code dia. So, cikgu nak type code dia. So, apa yang code cikgu nak type? So, cikgu type balik semua code yang ada di sini. Okey, so cikgu malas nak type sebab cikgu dah type. Cikgu just copy paste sajalah. So, korang type lah satu demi satu. Okey, so cikgu pun paste di sini. So, dah ada. So, jika kamu menggunakan nama database kamu yang lain, kalau cikgu guna Cerita Merdeka, dekat mana nak rujuk benda ni? Okey, kita nak rujuk benda ni, kita kena buka PHP My Admin kita. Okey, kita kena buka PHP My Admin. Okey, cikgu dah buka PHP My Admin. Okey, tadi cikgu punya ni namanya apa tadi sebelum ni? Nama Cerita Merdeka. So, Cerita Merdeka, nama database cikgu ni mestilah sama dengan nama di sini. Mestilah sama ejaan dia. Huruf kecil, huruf besar, whatever kamu buat, mesti sama. Okey, kalau tak sama, dia akan paparkan error. Okey, mesti sama. So, kalau kita nak tahu sambungan kita berjaya ataupun tidak, kita buang yang ini. Tanda hashtag ni kita buang. Then kita uji antara muka sistem kita. So macam mana nak uji antara muka sistem? Okey, macam mana kita nak uji antara muka sistem? Type localhost / nama folder sistem kita. So kalau nama folder sistem cikgu Cerita _Merdeka. Okey, cerita nama localhost, kemudian nama folder kita. Okey, ini nama folder. So, bila cikgu enter, so dia akan keluar directory macam ni. Sebab apa dia keluar directory? Sebab cikgu belum buat file index. Okey, cikgu belum buat file index, dia akan keluar macam ni. So, bila cikgu tekan connection ni, dia akan papan nampak tu. Dia akan kata ada error. Kenapa ada error? So, jangan panik. Baca error betul-betul. Dia kata cikgu punya ni ada password. Sedangkan dalam file connection cikgu tidak ada password. So, cikgu letak password cikgu punya komputer cikgu. Cikgu punya XAMPP cikgu, password XAMPP cikgu, password SQL cikgu letak root 123. So, bila cikgu refresh balik, dia akan jadi sambungan ke pangkalan data berjaya. So, selepas dah keluar sambungan ke pangkalan data berjaya, apa yang kita nak kena buat? Kita kena letakkan semula ini sebagai komen. Okey, jangan biar dia terbuka macam tu saja. Okey, nanti buruk nampak sistem kita. Asyik akan ada perkataan sambungan berjaya, sambungan berjaya, sambungan berjaya. So, kita akan letakkan komen macam tu. Jadi, baris ini compiler dia tak akan ambil. Dia tak akan ambil tahu, dia tak akan ambil kisah. Dia tak akan compile. Okey, dia anggap itu sebagai komen. Okey. So, bila kita refresh, dia keluar kosong begini. Kalau keluar kosong begini, maksudnya connection kita berjaya. Okey, selesai. File connection dah selesai. Okey, kita buat pula file yang kedua. Selesai file ini, kita buat file yang kedua. Ikut dalam modul. File kedua kata apa? Mencipta file header. Okey, mencipta file header. So, apa kita nak buat? Buka file baru. Save as file ini dengan nama header.php. So, kita pun buka file baru. New file. Dan kita pun save as sebagai header.
.php. Nampak? Apabila kita dah sekali je kita buat open folder, automatik setiap kali kita nak save file, dia akan save dalam folder yang kita buka tadi tu. Okey, so cikgu pun save file ini dan cikgu pun type lah semua benda ni. So cikgu type. Okey, selesai. Okey, selesai type. So dah selesai, kita uji. Kenapa cikgu tak tekan butang save? Sebab apa? Sebab cikgu dah buat auto save. Apa benda yang cikgu ubah suai dekat sini, dia akan automatic save. Dia akan automatic save. So macam mana cikgu nak uji? Cikgu buat refresh kat sini. Okey, cikgu type header.php. Header.php. So dia akan keluar yang ini. So dekat file header.php ni, dia ada tajuk sistem. So kalau macam cikgu buat pertandingan video TikTok Merdeka. So kalau kamu buat pertandingan lain, kamu ubahlah nama kat sini. Then kamu boleh letaklah anjuran siapa, ataupun kamu nak letak kamu punya misi visi kamu dekat sini, terpulang kepada kamu. So boleh ubah kat sini. So kalau contoh cikgu nak buat pertandingan road run. So bila cikgu refresh dekat sini, dia akan keluar kat sini road run. Okey. So terpulang kepada kamu. So takkanlah kita nak buat nama pertandingan mentang-mentang tajuk pertandingan, tajuk sistem pun pertandingan. So nampak macam skema sangatlah. So kita buat benda yang lain. Kita buat yang lain. Contohnya PUBG most killer. Okey. Contohlah, cikgu pun tak tahu ada pertandingan apa ni. Pertandingan PUBG. So nampak macam gempak sikit nama pertandingan kita. Orang tengok, wah, nampak excited. Tapi kalau kita letak pertandingan PUBG, so nampak macam skema sangat kan. So kalau tajuk begini nampak macam gempak sikit lah. So kamu pilihlah tajuk-tajuk yang kamu rasa gempak. Okey, tapi janganlah pelik-pelik sangat. Buat tajuk-tajuk yang kamu rasa gempak, yang nak bila orang tengok, wah, orang excited nak guna, orang excited nak masuk, nak join. Okey, so ini sebagai contoh saja. Okey, so di ini adalah menu-menu, bahagian menu yang akan dipaparkan setelah kita log masuk. Jika kita tak log masuk, hanya dia akan paparkan ke laman utama sahaja. Itu sahaja yang akan dipaparkan. Okey, selesai file kedua, dah selesai. Kita buat pula file ketiga. File ketiga ini, okey, kita nak buat file yang ketiga. File fungsi. Ingat, file fungsi tak perlu diuji. Sebab apa? Ia merupakan file proses. Bila file proses, dia tidak ada antara muka sistem. Kalau kamu uji pun, dia akan keluar paparan kosong sahaja. Dia tak akan keluar apa-apa paparan. So, macam mana nak buat dia? Buka file baru, save as dengan nama fungsi. Okey, kalau macam cikgu nak cepat, cikgu tekan new file, cikgu savekan sebagai fungsi. Okey, tak payah .php. Okey, dah. Cikgu dah buat dah file yang baru. Itu cara yang paling mudah lah untuk kita buat file. Then kita pun type kita punya kod dekat sini. Okey, cikgu boleh copy paste, tak apa, kamu tak boleh copy paste. Okey, cikgu copy paste kod di sini. Okey, dah selesai satu. Kemudian sambungan dia ada di muka surat sebelah. Okey, cikgu type lagi yang ini, selesai. Okey, dan cikgu dah selesai type. So kalau kita uji file fungsi, dia tak akan keluar apa-apa. So kalau kita uji file fungsi, dia tak akan keluar apa-apa. Sebab apa? Sebab apa dia tak keluar apa-apa? Sebab dia merupakan file proses, yang mana file proses ini tidak mempunyai sebarang interface. Antara muka tak ada. Okey? So selesai file fungsi. Kita teruskan pula untuk file footer. File footer. So kita create file yang baru, tekan kat sini dan savekan sebagai footer.php. Okey, dah ada footer.php. Dan kita type lah pendek ini, yang pendek ni kan, kod yang pendek ni. So bila kita uji dia, footer,
Okey, dia akan keluar macam ini. So sebenarnya apa itu file footer? Kalau kamu tengok dalam website yang komersial, contohnya YouTube, youtube.com. Okey, bila kamu pergi ke bawah sekali. Sorry, YouTube tak ada footer. Sorry. YouTube tidak ada footer. Okey, contohnya kalau kita buka website komersial, contohnya kita buka W3 School. Okey, so yang atas ini dipanggil sebagai header. Ini dipanggil sebagai header. So yang di bawah ini sekali ini dipanggil sebagai footer. So file inilah apa yang kamu nak paparkan dekat sini adalah apa maklumat yang kamu nak sampaikan di footer. Sama ada kamu nak buat penafian, contohnya kalau kamu tengok sistem pihak admin tidak bertanggungjawab atas kehilangan data apa benda menggunakan maklumat yang ada di dalam sistem ini, whatever, kamu boleh tulis situ. Ataupun kamu boleh buat situ copyright, nama kamu. So terpulang kepada kamu. Okey, contohnya janganlah kalau kamu guna, kamu ikut cikgu sebiji-sebiji. Tak semestinya. Contoh kalau cikgu nak buat copyright PPD Pasir Berdengu. Ataupun cikgu nak buat copyright Amir Mat Ali. Contohnya. So bila cikgu refresh nanti, dia akan keluar macam tu. Okey, andai kata cikgu nak tambah lagi tulisan kat bawah, kamu boleh letak tulisan, kamu boleh letak gambar, apa whatever, kamu boleh letak macam-macam dekat situ. Okey. Kalau kamu boleh tengok di website yang lain, yang mana yang website tu dia ada orang kata apa? Dia ada footer yang lebih menarik daripada ni. Okey, contohnya ini Bank Islam punya sistem. So ini dia punya footer dia. So kamu pun boleh design macam ini juga. Okey, kamu pun boleh design macam itu juga. Okey, tak semestinya kamu ikut macam cikgu buat sebiji-sebiji. So kamu boleh design interface dia mengikut kamu punya cita rasa. Okey. So selesai file footer. So kita tengok file yang seterusnya. Mencipta file index. So selepas cipta file index inilah barulah kita punya interface kita mula berfungsi dengan normal. Kerana semua file-file yang kita cipta tadi ni akan digabungkan di dalam file index. So kita buka file baru, namakan index.php. Okey, ingat semua file, 4 file ini, footer, fungsi, header dan connection ni akan digabungkan di dalam file index. Okey, dia akan gabung dalam file index. So let's say cikgu copy kat sini. Cikgu copy file ni. Okey, copy. Oh, dia ada sambungan lagi. Okey, cikgu copy, cikgu paste dan cikgu ambil sambungan dia. Cikgu paste di sini. Kamu tengok, include footer. Maksudnya dia memanggil file footer. Okey, kalau kamu tengok lagi apa lagi? Include header. Maksudnya dia panggil file header masuk ke dalam file index. Include fungsi. Maksudnya dia memanggil file fungsi untuk masuk ke dalam file index. So selepas kita dah type dah ini syarat ni kamu boleh ubah mengikut kamu punya pertandingan. Ini contoh, cikgu bagi satu contoh lah. So kami boleh ubah sesuai syarat-syarat pertandingan di situ. Okey. So bila kita nak test tengok, kita akan type dekat sini index.php. So dia akan keluar lebih kurang macam ini. So jangan risau sebab selepas kamu dah siap buat kod, kita akan start buat mencantikkan sistem kita. Okey, kita akan start buat untuk mencantikkan sistem kita. Kita akan masukkan CSS, kita akan masukkan warna dia, kita akan masukkan gambar, kita akan masukkan slideshow dan sebagainya. Tapi sebelum kita buat mencantikkan sistem tu, kita seharusnya menyiapkan dulu semua kod-kod asas dahulu. Sebab apa? Sebab kita tak nak apabila kita buat serentak kod asas dan juga mencantikkan sistem, kita akan berhadapan dengan pelbagai jenis error. So kalau kita buat yang asas ni saja, kod dia lebih pendek. So apabila lebih pendek, dia kurang kebarangkalian untuk kita dapatkan error. So kamu teruskan untuk buat ke semua file-file yang ada ni. Okey.
So dalam modul cikgu juga ada highlight mengenai versi pandemik. So kalau siapa yang buat versi pandemik, so tengok pada bahagian tu, so alert pada bahagian yang ada versi pandemik ni. Okey. So kamu boleh buat semualah file. Dia akan ada 31 file. So 31 file ni adalah file-file yang mempunyai kod yang paling ringkas. Okey, kod-kod yang paling ringkas. So kamu buat. So jika kamu dah sudah, kamu boleh tanda tik di sini. Okey, ini dah sudah. Ini dah sudah buat, ini dah sudah buat, ini dah sudah buat, ini dah sudah buat. So teruskan untuk file-file yang lain. So cikgu harap kamu tak ada masalah lah. Jika kamu ada sebarang error, kamu boleh join grup Telegram ini. Okey, kamu boleh join grup Telegram ni. Jika ada error, tanya di dalam grup Telegram ni. InsyaAllah, jika cikgu ada kelapangan masa, cikgu akan respon. Okey, kalau cikgu ada kelapangan masa, cikgu akan respon. Okey, kalau kamu nak tengok tutorial-tutorial lain, kamu boleh join cikgu punya subscribe cikgu punya YouTube channel. Okey, ini dia punya link dia, ini dia punya QR dia. Ataupun jika anda tidak berjaya untuk buka kod URL ni, kamu type tak keluar, type tak keluar, kamu boleh tengok di channel cikgu ataupun kamu boleh layari pautan yang ini. So cikgu dah sediakan link untuk kamu buka. Okey, so cikgu harap kamu dapat teruskan untuk siapkan kerja khusus ini secepat mungkin. Okey, sebab jangan delay buat kerja khusus. Buat cepat-cepat bagi siap supaya kita takkan ada masalah untuk ulang kaji bagi kertas 1. Siapkan kerja kertas 2 cepat-cepat dan kita boleh relax dan kita boleh fokus kepada kertas 1. So, cikgu harap kamu dapat buat dengan sebaik mungkin, kamu dapat hias dengan secantik mungkin sistem kamu ini. So, ada apa-apa boleh tanya direct di dalam grup support yang cikgu dah buat tu. Okey, itu saja perkongsian daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum.